Buku teks Bahasa Melayu tahun 5, muka surat 98. Pada unit 13, tajuk kita sangat jelas di sini, sikap bertanggungjawab. Dalam bidang mendengar dan bertutur, kita akan membincangkan tajuk kem jati diri. Sikap tanggungjawab ni boleh juga kita gantikan dengan perkataan amanah. Maknanya apabila kita diberi satu kepercayaan, kita kena jalankan. Itulah maknanya tanggungjawab. Menanggung jawab. Tak apa. Mari kita teruskan dengan kem jati diri. Okey, kem ni bermaksud apa? Mari kita tengok. Afifi dan rakan-rakan terpilih untuk menghadiri kem jati diri anjuran sekolah mereka. Dalam risalah program itu, terdapat maklumat untuk bakal peserta. Okey. Kem tu sendiri bermaksud satu program ataupun satu kita panggil satu perkara yang kita buat, satu tak keluar pula perkataan daripada kepala aku ni. Satu program lah, okey, yang dijalankan dalam satu tempoh tertentu untuk satu-satu tujuan. Jadi jati diri ni bermaksud kepribadian ataupun peribadi ataupun personaliti seseorang. Okey, perangai ataupun sikap dia. Yang dimasukkan dengan risalah ini ialah biasanya kita akan diberikan sekeping ataupun beberapa keping kertas yang terdapat maklumat. Kalau dia tulis kem jati diri, maklumat mengenai kem jati diri itu. Jadi kem jati diri ini, antara benda yang diberitahu dalam risalah tu ialah terdapat 3 stesen. Ada tulis sini Sabtu pagi, Sabtu petang dan Ahad pagi. Dengan kata lain, ianya berlangsung selama 2 hari 1 malam. 1 hari 2 hari. Dan malam tu terletak di sini, maknanya mereka bermalam 1 hari. Okey. Pada Sabtu pagi, pengisian program ini bermaksud perkara yang dilakukan dalam program kem jati diri ini. Ceramah disiplin diri dan latihan kawat kaki. Apakah objektifnya? Apakah tujuannya? Melahirkan murid yang mempunyai jati diri melalui amalan disiplin diri terpuji. Pada petang Sabtu, pengisian program pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan sayangi Malaysia, negara kita. Apakah tujuannya? Objektif. Melahirkan murid yang memiliki kesedaran sivik yang tinggi dan sayang akan negara. Dan pada esoknya tu, Ahad pagi, pengisian program aktiviti cintai bahasa, seni dan budaya. Dan simulasi budaya. Simulasi budaya ni bermaksud lakonan semula. Objektif, melahirkan murid yang berjati diri iaitu berperibadi tinggi melalui ilmu bahasa, seni dan budaya. Apakah bahasa yang kita gunakan di Malaysia? Ya, bahasa Melayu. Jadi di bawah ini ada perbualan antara Cikgu Zakwan, Afifi, Kaijun dan Sofia serta Tinesh. Mari kita baca dan cuba kita berikan respon yang sesuai berdasarkan apa yang kita bincangkan dalam risalah kem jati diri.
Afifi, apakah urutan program pilihan kamu dalam kem jati diri itu? Minta jelaskan sebab pilihan itu. Oh, dia tanya apa urutan yang Afifi pilih. Saya memilih program di stesen ketiga sebagai pilihan pertama. Saya memilihnya kerana ilmu seni dan budaya akan mengukuhkan jati diri saya terhadap kebudayaan warisan negara. Oh, maknanya Cikgu Zakuan ni tanya apakah pendapat Afifi kalau diberi pilihan antara 1, 2, 3, mana yang Afifi hendak buat dulu. Afifi kata stesen 3. Kalau ikutkan Afifi, yang ini dia hendak buat dahulu, yang mula-mula sekali. Cikgu Zakuan tanya sekali lagi, pada pendapat kamu, mengapakah program jati diri penting kepada generasi muda? Afifi jawab apa ya? Okey, mari kita teruskan, kemudian nanti kita buat respon yang sesuai. Cikgu Zakuan tanya kepada Kaijun, apakah yang akan berlaku jika tidak mempunyai jati diri yang kukuh? Apakah yang Kaijun jawab? Cuba kita fikirkan. Baik, kita teruskan. Pada pandangan saya pula, Sofia memberi pandangannya. Murid-murid perlu disemaikan dengan jati diri yang kukuh sejak kecil lagi kerana apa yang dia hendak berikan pandangan dia. Mungkin kita boleh fikirkan sama-sama. Dinesh pula, menurut pandangan saya, program lain yang sesuai untuk membentuk jati diri ialah hari ini kita akan membuat ayat berdasarkan pendapat ataupun pandangan. Tapi tidaklah kamu kena fikirkan daripada tak tahu apa-apa. Telah diberikan sedikit maklumat di sini. Okey, mari kita cuba isikan respon. Yang pertama ya. Yang ini. Baik, respon pertama kita tukarkan kepada warna biru. Pada pendapat kamu, mengapakah program jati diri penting kepada generasi muda? Maknanya seperti kamu lah yang berumur 11 tahun ini. Jadi, antara yang kita boleh berikan ialah kita jawab, pada pendapat kamu, kita jawab dengan pada pendapat saya, jangan lupa koma. Kita sambung je daripada ayatnya tadi, ayat soalan tadi. Program jati diri penting kepada generasi muda. Okey. Sebab dia tanya mengapa, kita boleh jawab dengan kerana. Ya, kerana apa? Ada tulis dalam objektif ni. Mungkin kita ambil yang ini sebab dia kata dia suka stesen ketiga. Jadi kita ambil objektifnya di sini. Kerana dapat kita kerana program ya itu dapat melahirkan murid berjati diri tinggi dan saya buat ayat sendiri, mempunyai semangat cinta akan
negara. Okey. Kerana dia tahu dalam negaranya ada ilmu bahasa sendiri, seni tersendiri dan budaya tersendiri berbeza daripada negara lain. Cikgu Zakwan bertanya kepada Kak Ijun pula, apakah yang berlaku jika kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh? Kita orang Malaysia, kita tak ada personaliti kita yang tersendiri. Ataupun peribadi kita yang tersendiri. Takkan kita nak ikut orang lain punya, negara lain punya. Jadi, antara respon yang kita boleh buat ialah, kalau kita sebagai rakyat Malaysia ada jati diri sendiri, kita tidak mudah terpengaruh dengan budaya negara lain. Jadi kita boleh jawab macam ni. Jika kita ni, kita ulang balik. Jika kita tidak mempunyai, apa dia tulis tu? Jati diri. Jati diri yang, dia tulis itu kukuh ya. Kukuh, koma, kita nak bagi apa kita punya pendapat. Kita akan mudah terpengaruh, maknanya terikut-ikut budaya asing yang tidak baik. Budaya asing ni bermaksud budaya daripada tempat lain. Dan saya sambah di sini, tidak baik bermaksud kalau benda tu baik, tak salah kita ikut. Contohnya budaya membaca. Tapi kalau tak baik, yang itu kita cuba elakkan. Seterusnya, pada pandangan saya, murid-murid perlu disemaikan dengan jati diri yang kukuh sejak kecil lagi. Kenapa? Kita boleh ambil salah satu daripada sini. Mungkin kita ambil objektif pada stesen kedua, melahirkan murid yang memiliki kesedaran sivik yang tinggi dan sayang akan negara. Jadi kita boleh tambah jati diri yang kukuh sejak kecil lagi kerana mereka merujuk kepada murid-murid dapat mengamalkan kesedaran sivik yang tinggi. Okey. Mungkin kita boleh gabungkan sekali dengan objektif yang pertama, iaitu melalui amalan disiplin diri yang terpuji. Melalui amalan disiplin terpuji. Maksud di sini ialah apabila kita mengamalkan disiplin yang tinggi, yang terpuji, kita akan ada kesedaran sivik. Kesedaran sivik ni maknanya perkara yang sepatutnya kita lakukan kepada orang lain, bukannya kita membuat jahat kepada orang lain. Dan yang terakhir sekali, pandangan Tinesh. Menurut pandangan saya, program lain yang sesuai untuk membentuk jati diri, maknanya selain daripada kem jati diri. Mungkin kita boleh beri contoh-contoh kem lain. Seperti kem Bina Insan dan kem motivasi. Kita tulis di sini nanti. Jadi, kita telah
memberikan respon yang sesuai berdasarkan tajuk kita pada sesi kali ini. Baik, untuk latihan saya hendak kamu lihat di WhatsApp lembaran kerja yang saya berikan ini dan fahami arahan tugasan ini, iaitu saya hendak kamu salin semula dialog dan isikan tempat kosong dengan apa yang kita telah bincangkan ini. Baik, kamu boleh cuba jawab dan juga saya ada berikan satu soalan tambahan. Berapa lamakah tempoh program kem Jati Diri yang dihadiri oleh Afifi dan rakan-rakannya ini? Berapa lama ianya berlangsung? Okey, cuba jawab. Boleh tanya saya sekiranya ada soalan yang ataupun perkara-perkara yang kamu tidak faham. Okey, selamat belajar.